Okey, sambungan kepada yang hari itu. Okey, ni mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk pelajar. Okey. Yang itulah lepas sambungan daripada projek brief. Inilah mengenal pasti asas teknologi yang sesuai. Okey. Asas teknologi ya. Okey, teknologi semua adalah gabungan daripada tingkatan 1, 2 dan 3. Dia tulis kat bahagian tepi tu. Kau boleh tengok. Daripada semua ada 9 teknologi ya yang dipelajari. 2 masa tingkatan 1, 6 masa tingkatan 2 dan 1 tingkatan 3. Okey, jadi semua ada 9. Tingkatan 3 satu saja iaitu reka bentuk mikroelektronik yang masa bab 1. Yang lain banyak 6 teknologi masa tingkatan 2 dan 2 teknologi tingkatan 1. Okey, jadi berdasarkan pengetahuan kamu lah daripada yang dipelajari sepanjang tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Okey. Jadi nak pilih teknologi yang sesuai lah. Jadi untuk kerja projek perlu gabungkan sekurang-kurangnya 2 teknologi. Sekurang-kurangnya 2 lah. Daripada 9 ni ambil 2 sahaja. Agak-agak nak ambil mana? Itu terpulang lah kan. Pada projek masing-masing. Okey. Jadi justifikasi ni adalah pertimbangan lah. Pertimbangan kamu untuk memilih teknologi. Okay, justifikasi dia. Yang pertama, aplikasi teknologi yang dipilih. Yang kedua, tujuan penggunaan teknologi. Yang ketiga, fungsi teknologi. Dan yang keempat, kekuatan dan kelemahan teknologi. Jadi pemilihan teknologi ni bergantung kepada jenis produk yang kamu nak buat lah. Bergantung kepada jenis produk yang hendak dibuat. Tapi dalam buku teks ni dia bagi contoh untuk pengilap kasut. Pengilap kasut. Nama dia pengilap kasut Magic. Magic kat mana pun tak tahu. Okey. Ini penerangan kepada setiap 4 pilihan tadi. Apa yang dimasukkan dengan aplikasi teknologi yang dipilih? Reka bentuk perlu menggabungkan dan mengaplikasikan teknologi yang sesuai dan tepat semasa proses menghasilkan reka bentuk produk baru. Okey, jadi maksudnya kalau kamu pilih 2 teknologi, kena gabung dia, tengok sama ada boleh digunakan ataupun tidak lah. Boleh digunakan ataupun tidak. Contoh dia kalau sistem aquaponik dilibatkan motor kan. Motor pump lah. Pump elektrik, pump air tu. Dan juga lagi satu teknologi apa? Teknologi apa? Mungkin pembuatan kalau kamu nak buat guna reka dia punya, contohnya dia punya RAF. Kalau kamu buat sistem RAF ataupun tengoklah NFT ke. Kena tengok betul apa boleh digabungkan ataupun tidak lah. Contoh dia macam tu lah. Dan tujuan penggunaan teknologi kena tahulah apa kegunaan teknologi tersebut, apa tujuan dia. Tujuan dia mesti tepat lah. Tak boleh tujuan dia yang tidak kena lah dengan produk kamu. Kalau nak buat produk jenis, kalau macam contoh kalau pengilap kasut ni sesuai tak sesuai kalau kamu nak guna mekatronik, itu kawalan dan pengaturcaraan. Nak buat dia secara automatik. Contoh je lah kan, kalau letak je dekat kasut dia terus pusing. Itu sesuai tak sesuai ataupun kamu mampu tak mampu nak buat dia punya pengaturcaraan. Kena fikirlah juga. Fungsi teknologi. Teknologi itu mestilah boleh menyelesaikan masalah
yang terdapat pada produk sedia ada. Jadi pereka bentuk perlu memahami keupayaan teknologi yang dipilih supaya produk baharu yang dihasilkan mempunyai keunikan dari segi fungsi berbanding produk-produk lain di pasaran. Dan kamu punya produk tu mestilah tujuan utama dia boleh menyelesaikan ataupun menyelesaikan masalah lah semua orang pengguna. Jadi kalau kita ni semua pengguna, kita mestilah beli produk ataupun benda yang boleh digunakan dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi lah. Nak selesaikan masalah lah. Dan yang terakhir, kekuatan dan kelemahan teknologi. Kekuatan dan kelemahan teknologi, kena tahulah apa dia punya kebaikan teknologi itu dan apa dia punya kekurangan dia. Kekurangannya tak semestinya dia tak boleh nak buat beberapa benda. Kelemahan dia mungkin dari segi sukar didapati teknologi itu. Sukar dia dapati. Ataupun sukarlah nak beli pun payah kan. Payah nak cari. Itu tak boleh lah. Boleh dinyatakanlah kelemahan dia. Okey, ni adalah 4 benda yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi. Aplikasi teknologi, tujuan penggunaan, fungsi dan juga kekuatan serta kelemahan teknologi. Okey, bila dah buat justifikasi, kita tengok pula adakah teknologi tersebut sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Okey. Contoh lagi daripada buku teks ni dia ambil lah sebab dia nak buat pengilat kasut. Jadi dia ambil contoh daripada brus kasut. Sebab brus kasut lah contoh kat sini. Okey. Okey, daripada brus kasut konvensional. Brus kasut konvensional. Jenis brus biasa saja. Okey. Okey, jadi kamu akan dapat idea untuk menghasilkan reka bentuk produk baharu berdasarkan kamu pilih dia punya masalah yang dihadapi lah berdasarkan brus kasut yang lama. Okey, contoh dia bentuk brus yang konvensional. Dia susah, dia tidak ergonomik. Maksud dia tidak mesra pengguna. Kamu nak pegang dia, tak boleh guna dalam masa yang lama lah. Nak gunakan dalam sambil memberus lah. Contoh dia lah. Lama-lama lenguh jari. Nak pegang dia pun tak berapa nak genggaman tu lama-lama tu lenguh lah kan. Kamu nak guna dalam keadaan yang lama sambil berus dia. Okey, proses mengilat kasut menggunakan brus kasut konvensional mengambil masa yang panjang. Ambil masa yang lama nak berus kasut. Fungsi berus kasut adalah terhad untuk mengilat kasut sahaja. Tak boleh guna untuk benda lain. Itu maksud dia terhad. Saiz berus kasut konvensional adalah berbeza. Boleh mempengaruhi keselesaan pengguna ketika mengilat kasut. Ada banyak saiz. Ataupun ada banyak dia punya bentuk. Okay. Berus kasut. Dan yang inilah masalah paling utama, iaitu penggunaan berus kasut konvensional mengakibatkan kelenguhan tangan kerana memakan masa yang panjang. Jadi dia dapat kesan antara banyak-banyak sebab tu lenguh tangan lah sebab utama lah. Okay, lenguh tangan tu sebab utama dia. Okey, itulah kelemahan yang dia kena pasti. Dan juga hasil perbincangan. Jadi pemilihan teknologi tadi berdasarkan nak buat pembaharuan pada berus kasut. Okey, nak buat pembaharuan pada berus kasut. Jadi aplikasi teknologi yang dipilih gabungan reka bentuk elektrik dan reka bentuk mekanikal. Okey, sebab apa elektrik dan mekanikal? Kita akan tengok tujuan penggunaan teknologi mengatasi kelemahan yang terdapat pada berus kasut konvensional. Reka bentuk yang baru mestilah lebih dinamik, berkualiti, selamat, mesra pengguna dan mesra alam. Okey. Fungsi teknologi.
Okey, kita tengoklah fungsi teknologi. Okey, reka bentuk elektrik. Okey, kita untuk reka bentuk elektrik, apa alatan yang digunakan? Motor, switch tekan tutup, wayar lembar tunggal dan juga bateri. Okey. Ni untuk teknologi elektrik. Dan untuk memastikan dia berputar, kita mesti menggunakan komponen sistem mechanical, iaitu gear taji dan juga pad penggilap. Daripada jadual ni dia nyatakanlah kekuatan dan juga kelemahan untuk setiap teknologi. Contoh dia, dalam reka bentuk mechanical, gear taji dia memindahkan kuasa untuk memutarkan pad penggilap. Kelemahan dia, sukar didapati, hanya terdapat di kedai elektronik sahaja. Okay, pad penggilap, kalau kita tengok, sebab apa pad penggilap ni nak menggantikan berus, dia guna pad penggilap. Span dia boleh dibasuh sekiranya kotor dan dia permukaan dia lebih rata lah berbanding berus. Okay, ni dia nyatakanlah kekuatan bagi motor, bateri, switch dan juga wayar lembar tunggal. Ini contoh daripada buku teks. Dia nak buat pad pengilat kasut. Okey. Inilah. Kalau kamu tengok ni, dia gunakan setiap justifikasi pemilihan teknologi lah. Dia nyatakan dari nombor 1 digabung aplikasi teknologi yang dipilih. Nombor 2 tujuannya, sebab apa dia gunakan teknologi elektrik dan juga mechanical. Sebab dia kata lebih penggabungan kedua-dua teknologi ni dapat menghasilkan produk yang lebih dinamik, berkualiti, selamat digunakan mesra pengguna dan mesra alam. Dan dia juga nyatakan fungsi untuk setiap teknologi, daripada teknologi elektrik, apa fungsi dia, dan juga teknologi mechanical, serta kelemahan dan kekuatan setiap teknologi.